Assalamualaikum dan selamat pagi. Dengar suara saya? Dengar suara saya tak? Okey, so pagi ni nak dengar okey. So pagi ni saya nak sambung chapter 3 iaitu water pollution. So saya rasa kita dah banyaklah discuss tentang water quality water quality. Sebenarnya untuk water pollution ni saya bagikan kepada kalau kita cerita tentang water pollution, so kita sebenarnya akan discuss tentang pencemaran air for water surface water surface water dan juga marine ataupun laut lah ataupun laut dan juga ground water. Tetapi dalam slide saya ni kita nak discuss tentang surface water pollution lebih kepada surface water pollution lah iaitu air sungai dan juga air tasik. Untuk groundwater dan juga air laut pencemaran air bawah tanah dan juga air laut, saya nak bagi assignment sebab since you tak ada assignment lagi. So saya saya akan keluarkan nanti detail of the assignment. You all kena buat basically dia lebih kurang sama lah apa jenis pollutants yang biasanya pollute the ocean water ataupun groundwater tu biasanya pollutant tu sama. So saya nak you all nanti in group nanti saya akan saya akan detailkan apa dia punya assignment tu. Basically setiap kumpulan dia akan come out dengan PowerPoint slide. You all buat slide saja, saya tak nak awak buat report. Slide tu menerangkan tentang apakah pencemaran yang berlaku kepada air bawah tanah ataupun groundwater dan juga air laut. Saya rasa tak susah lah, itu banyak material tu ada, you boleh carilah Tapi the details tu nanti saya akan beri. So basically dalam slide tu nanti you terangkan apakah dia groundwater pollution ataupun marine water pollution, and then apakah the possible sources, and then apakah mungkin karakteristik of the polluted water tu. So kalau kata groundwater tu tercemar, biasanya apakah ciri-ciri yang akan apakah ciri yang digunakan ciri itu maksudnya water quality parameter yang dijalankan untuk menentukan pencemaran yang berlaku. And then berikan contoh lah any fenomena yang berlaku worldwide lah, maksudnya mungkin you boleh contoh groundwater pollution tu mungkin you boleh cari contoh dekat mana pernah berlakunya pencemaran air bawah tanah ataupun pencemaran laut. Ada banyak cases lah sebenarnya dekat worldwide ni, ada banyak cases. Tapi detail tu nanti saya akan letaklah dalam author. Okay, so untuk pagi ni saya nak terangkan, saya tak ambil masa banyak lah untuk slide pagi ni sebab basically saya pun bila saya go through the slide tu saya rasa saya dah banyak kali cakap dengan awak lah Ada banyak benda yang saya tak nak dia repeated lah, mungkin ada few slides tu yang mungkin agak baru lah agak baru untuk you all. Okay, so basically kalau kita nak cerita tentang water pollution tu, kita biasanya lah kita akan cerita tentang apakah jenis-jenis pencemar air itulah dan juga dia punya sources, sumber dia. So basically kalau kita nak cerita tentang water pollution atau apakah sumber kepada pencemaran air, dalam keadaan dunia sekarang yang kita dah pergi kepada zaman era teknologi yang moden maksudnya banyak industri yang dibangunkan macam-macam industri yang dijalankan sekarang. So the main causes of water pollution tu adalah daripada mainly daripada industri lah daripada industri,
industri ni akan jalankan certain processes, certain proses, dan daripada proses ni akan menghasilkan air sisa ataupun sisa pepejal, dan daripada situ dia boleh mencemarkan sumber air kita lah. So mainly adalah daripada industri. Tetapi ada juga kalau di Malaysia ni sumber pencemar sungai kita yang utama, yang pertama industri, yang kedua adalah daripada sistem kumbahan, sistem air kumbahan di Malaysia, and then yang ketiga tu adalah daripada peternakan, kalau saya tak silap tetapi pun samalah yang utama adalah industri, yang kedua adalah daripada mainly daripada aktiviti manusia lah, apa yang kita jalankan. So daripada natural sources biasanya adalah sangat sedikit lah. Natural sources tu maksudnya macam kalau ada berlakunya gempa bumi ataupun letusan gunung berapi, yang itu di Malaysia kita jarang-jarang sangatlah berlaku. Okey, so kalau so dalam slide yang pertama ni saya cuma nak terangkan lah dia punya perjalanan untuk pencemaran air, maksudnya daripada dulu hingga sekarang. So kalau sebelum ni industrial punya aktiviti tu tak banyak, so pencemaran air pada satu masa dahulu tu dia tak banyak dipengaruhi oleh industri. So mungkin disebabkan oleh, kalau you tengok kat situ adalah disebabkan oleh pencemaran air itu disebabkan oleh sisa daripada manusia, daripada manusia. Contohnya mungkin ada fecal pollution, sebab dulu kita kehidupan kita tu tak macam sekarang lah. Kehidupan kita dulu tak macam sekarang. So maksudnya pencemaran tu lebih kepada pembuangan sisa daripada manusia, dan daripada situ mungkin ada waterborne disease ataupun apa-apa penyakit yang disebabkan oleh penyebaran oleh air. Tetapi bila zaman dah berkembang, industri dah banyak berkembang, so lately pencemaran air tu disebabkan oleh toxic chemicals lah, toxic chemicals. So ini basically saya cerita yang apa yang saya cakap tu ada dalam ni lah. So sekarang ni dia adalah apa yang kita punya concern adalah waste chemical daripada industri lah yang mencemarkan, is a possible threat to our water sources lah. Okay. So ini adalah beberapa contoh class of pollutant, maksudnya pencemar. Apakah jenis pencemar yang boleh mencemarkan kita punya water sources lah. Contohnya kat situ you tengok trace elements. Trace elements tu adalah lebih kepada metals, metals. Kita ada heavy metals, ada banyak jenis metal di situ. Trace element maksudnya elemen tu dalam kuantiti yang sangat sedikit lah ataupun sangat rendah, tetapi dia boleh memberikan satu kesan kepada kita punya kesihatan lah, ataupun kesan kepada kehidupan lain lah. Selain daripada kita ada kehidupan lain kan, contohnya macam binatang dan juga tumbuh-tumbuhan. And then kalau kita tengok kat situ ada banyak lah, ada long list kat situ, ada trace elements, ada heavy metals, ada radionuclides, ada inorganic pollutants. Tapi some of the pollutants tu mungkin dia tak signifikan sangatlah dengan Malaysia. Contohnya kalau you kata radionuclides tu mungkin dia tak berlaku di Malaysia lah. And then selain tu ada so selain daripada tu you ada mungkin ini ada nama-nama chemical yang biasanya ada dilaporkan lah. So kita ada, ini adalah PCB, sangat famous lah satu masa dulu, digunakan dalam electrical industry.
And then kita ada pesticide. Pesticide ni pun ada banyak jenis dalam kelas pesticide ni ada banyak chemical setengahnya telah diharamkan Sebelum ni kita ada satu nama pesticide tu, nama dia adalah DDT tetapi saya rasa dia dah di ban lah sekarang. DDT tu dia, kebanyakan pesticide ni dia adalah persistent very persistent. Maksudnya dia tak boleh biodegrade dia boleh bioaccumulate. Dia boleh berkumpul dan mempunyai jangka hayat yang panjang so dia akan ada dalam persekitaran kita untuk jangka masa yang panjang. So selain daripada itu kita ada petroleum waste, sewage. Okey, di Malaysia pencemaran dari sewage ni dia menyumbang agak peratus yang besar jugalah sewage ataupun air kumbahan maksudnya daripada sisa dari air yang dialihkan daripada tandas kita tandas kita. So macam-macam ada dalam tu kan So daripada tandas kita dia akan masuk kepada sistem kumbahan. So dari situ rawatan dijalankan and then dia akan dialihkan ke sungai. Tapi dalam sistem air kumbahan tu dia ada macam banyak-banyak jenis pollutants lah biasanya mereka akan monitor certain parameter saja sebelum mereka riliskan ke sungai tetapi dia tak pergi details apa spesifik pollutants yang ada dalam air kumbahan tersebut. Okey. Okey, ini saya dah terangkan tadi. Okey, so kalau kita cerita tentang trace elements yang saya kata tadi biasanya dia merujuk kepada apa-apa elements dalam kuantiti yang sangat rendah sangat rendah tetapi dia memberi satu adalah hazard kepada kehidupan kita lah Biasanya trace elements ni dia adalah pergi kepada heavy metals ataupun metals lah So kalau awak tengok kat sini ada banyak jenis elemen yang boleh memberi kesan kepada environment. Contohnya kalau you tengok kat situ ada arsenic ada beryllium. Ini some of the elements lah biasanya elemen-elemen ni akan hadir dalam kuantiti yang sedikit Some of the elements tu diperlukan oleh badan kita tetapi dalam kuantiti yang sangat rendah. Tapi kalau dia melebihi daripada tahap selamat tu dia boleh memberi kesan yang tidak baiklah kepada kita. Okay, so antara pollutants yang agak bahaya selalu orang kata heavy metals So heavy metals ni kesan dia adalah sangat teruk lah kalau berlaku. Tetapi di Malaysia ni saya rasa jarang dilaporkan pembuangan sisa yang mengandungi logam berat lah Saya jarang baca laporan-laporan daripada, biasanya kalau ada pembuangan sisa tu dia akan ada dilaporkan tapi saya agak jarang lah untuk biasanya dia berlaku di negara-negara barat negara barat ataupun negara-negara industri Biasanya heavy metals ni dia memasuki sistem persekitaran kita adalah daripada industri lah daripada industri. Proses daripada industri akan menghasilkan sisa yang mengandungi logam and then daripada situ dia akan memasuki sumber air kita dan bila memasuki sumber air kita sisa logam tersebut akan dimakan oleh apa-apa kehidupan yang dalam air tu, contohnya ikan and then apabila kita makan ikan tu dia akan beri kesan kepada kita pula lah sebab ada beberapa kes lah yang saya akan tunjukkan tapi dia berlaku di luar negara bukan di Malaysia. Okay, so yang pertama ni saya hanya ambil beberapa contoh sajalah saya tak ambil banyak saya cuma ambil beberapa contoh yang mungkin ada kes yang berlaku lah, ada dia punya sejarah dia Contohnya yang pertama ni adalah cadmium. So cadmium ni dia kata
biasanya cadmium in water may arise from industrial discharges and mining waste. So maksudnya biasanya logam cadmium ada di air daripada industri dan juga aktiviti pelombongan. So daripada aktiviti pelombongan tu dia akan ada sisa yang boleh memasuki air lah, dalam air. So the effect of acute cadmium poisoning ni banyak very serious. So dia ada banyak di situ. So kalau tengok kat situ dia kata antara efek daripada logam cadmium ni adalah high blood pressure, kidney damage, destruction of tissue, destruction of red blood cells. So salah satu contoh sebelum ni bukan lately lah, dululah pada zaman dulu. So dia ada satu case yang berlaku di Jepun sekitar tahun 1912. So dia kata kat sini ada satu, diorang discover satu penyakit yang berkaitan dengan softening of bones and kidney failure. Dia menyebabkan kerosakan kepada tulang, dia melembutkan tulang dan juga masalah kepada buah pinggang. So nama penyakit ni adalah itai-itai, dia panggil itai-itai disease. So itai-itai disease adalah berpunca daripada cadmium poisoning. So cadmium poisoning di Jepun ni berlaku disebabkan oleh ada satu syarikat ni di Jepun yang dia mengalirkan sisa yang mengandung cadmium ni, and then masuk ke sungai, and then daripada situ penduduk di situ dapatlah penyakit ni. So kalau tengok situ nampak dia macam dia tak boleh tegak kan sebab dia softening of the bones. Okay, satu lagi kes sejarah daripada disebabkan oleh pencemaran oleh mercury. So untuk pencemaran mercury ni ada satu kes juga yang berlaku di Jepun juga So nama penyakit ni mereka panggil sebagai Minamata disease. Ini adalah disebabkan oleh mercury. So dia kata sini Minamata disease is a poisoning disease that affect nervous system, mainly central nervous system, damaged by the methyl mercury. So methyl mercury ni adalah sisa daripada satu industri yang menghasilkan satu produk acetaldehyde. So dalam proses penghasilan acetaldehyde ni akan ada satu byproduct ataupun waste yang dinamakan sebagai methyl mercury lah. Dalam proses ni menghasilkan satu byproduct yang dinamakan methyl mercury. So methyl mercury ni dia akan ada dalam wastewater, masuk dalam sungai, berkumpul, bioaccumulate dalam sungai, and then daripada situ kehidupan dalam sungai tu seperti ikan, dia akan consume methyl mercury ni, and then daripada situ bila manusia makan tu, penduduk di sana makan, mereka dapat penyakit ni lah. Dapat penyakit ni. Kalau you nak tengok lah Minamata tu dekat belah bawah tu lah. So ini pun berlaku back to dulu lah tahun 19 berapa macam tu. 1953 hingga 1960. So dekat sini dia kata ada 111 cases mercury poisoning and 43 deaths. Tetapi yang saya difahamkan penyakit ni dia boleh diturunkan kepada anak-anak lah, kepada generasi demi generasi lah. Okey, itu salah satu contoh lah kesan daripada heavy metals. Selain daripada itu, kita ada juga pencemaran disebabkan oleh plumbum ataupun lead. Biasanya kalau daripada pencemaran daripada plumbum ni biasanya dia berlaku pun daripada industri lah. Dan juga daripada kenderaan lah, daripada kenderaan. So that's why mereka dah biasa sebelum ni kita kata ada plumbum daripada
diesel ataupun petrol So that's why sekarang ni mereka dah kata apa lead free lah lead free diesel ataupun lead free petrol lah, so tak ada plumbum lah. So that's why pencemaran daripada plumbum ni dalam sumber air kita tu dia adalah sangat jarang lah berlaku. Okey. Okey, satu lagi fenomena yang boleh dia adalah fenomena secara semula jadi tetapi dia dianggap sebagai satu pencemaran jugalah kepada sumber air, iaitu yang dinamakan sebagai eutrophication Saya rasa awak tahulah ni. Eutrophication ni maksudnya dia biasanya berlaku di tasik di tasik-tasik. Kita panggil dia maksud eutrophication ni adalah well nourished maksudnya ataupun kita katakan ni sebagai algal bloom. So dalam satu kawasan tasik tu kadang kita nampak ada permukaan dia penuh dengan algae hijau macam tu kan penuh. So itu adalah dinamakan sebagai eutrophication lah So dalam proses eutrophication ni algae dia tumbuh dengan dengan sangat banyak lah dia tumbuh, dia punya pertumbuhan tu dengan sangat banyak dan sangat cepat disebabkan oleh kehadiran nutrients yang masuk dalam air tasik tu daripada kawasan persekitaran So nutrients ni mungkin daripada baja daripada kawasan persekitaran. So apabila nutrients ni masuk ke dalam tasik, so apa-apa tumbuhan dalam tasik tu dapat satu nutrien dan mereka akan membiak dengan sangat cepat lah So kesan daripada eutrophication ni bila algae tu dah penuh di permukaan tasik, so ini menghalang cahaya matahari daripada masuk masuk ke dalam air tasik tersebut So bila dia menghalang so oksigen pun akan terhalang. So bila oksigen terhalang memasuki air tasik tersebut, kehidupan dalam tasik tu akan matilah macam kehidupan ikan ataupun kehidupan air yang lain lah So ini basically lah so dia ada fertilizer run off so dia akan masuk ke dalam tasik. So nanti algae akan tumbuh dengan sangat banyak tetapi dia akan menghalang cahaya matahari daripada menembusi air permukaan tersebut dan mengakibatkan kepada kehidupan air yang berada di bahagian bawah tu akan mati So basically inilah jenis-jenis nutrien lah saya tak pergi details lah kalau kita tengok kat situ phosphorus, mungkin some of the tu dapat daripada tanah tu sendiri daripada mineral daripada dalam tanah tu sendiri. Some of them tu mungkin daripada water run off daripada kawasan persekitaran lah. Okey, apa-apa pencemaran yang disebabkan oleh acidity dan alkalinity ni pun biasanya jarang berlaku di Malaysia lah Apa yang dimasukkan dengan pencemaran yang oleh acidity ni. Acidity bermaksud kalau kita nak relatekan dia tak relate secara direct, tapi kalau kita nak relatekan dengan pH tu mungkin kita kata tahap acidity tu sangat tinggi, bermaksud dia punya pH value tu dia boleh pergi bahagian bawah sangat rendah lah Biasanya pencemaran air yang disebabkan oleh acidity ni disebabkan oleh pencemaran daripada acid mine drainage acid mine drainage. So bila berlakunya aktiviti pelombongan so ada mineral yang ada dalam tanah dalam tanah tu yang mungkin teroksidas bermaksud bila kita lombong dia akan expose kepada udara dan dia teroksidas mineral ni akan teroksida
And then daripada proses oxidation tu dia akan menghasilkan H+. Sebab dalam mineral tu kita ada banyak ada banyak jenis mineral yang ada dalam tanah dalam tanah Contohnya kalau awak tengok kat sini kat mana saya ada nyatakan kat situ sekejap. Okey, yang ini oxidation of pyrite So pyrite ni adalah salah satu contoh mineral yang ada dalam tanah dalam tanah lah. Kes ni berlaku di salah satu sungai di Pahit Raja yang kita nama dia Sungai Semerung. Kalau you pernah dengar lah Sungai Semerung ni at one time dia punya pH boleh sangat rendah pH tu boleh pergi kepada 3 point something macam tu. Bila pH dan Sungai Semerung ni dia membekalkan air mentah kepada loji rawatan air di Pahit Raja. So bila berlakunya pH yang sangat rendah ni, mereka tak boleh proses mereka tak boleh rawat air ni. Sebab nak neutralize balik pH ni kepada range yang diperlukan sekitar macam ni, dia akan memerlukan chemical yang sangat banyak lah dan itu adalah very, in terms of cost, dia akan menyebabkan penggunaan chemical yang banyak dan kos yang tinggi. In terms of safety pun satu hal juga it's not good lah Itu mungkin ada tindak balas daripada proses tu akan menghasilkan satu residual lain lah, satu chemical lain. So kenapa dia boleh ada pH yang sangat rendah ni? Dia disebabkan oleh mineral pyrite ni. Pyrite ni. Di kawasan Sungai Semerung ni, kawasan sekitar kawasan sekitar Sungai Semerung tu, jenis tanah tu adalah acid sulfate soil. Ini saya nak cerita untuk you punya knowledge sajalah Jenis tanah tu adalah acid sulfate soil. So dalam jenis acid sulfate soil ni, dia ada banyak mineral pyrite ni. So pyrite ni bila dia dalam keadaan normal, masuk keadaan normal tu dia tak berlaku apa-apa dia berada dalam tanah tu. Bila dia tak berlaku apa-apa memasut, dia di bawah daripada groundwater level. Sebelum ni saya dah cerita pasal groundwater kan. Groundwater ni tanah, so nanti ada satu aras air bawah tanah. So mineral ni bila dia berada pada aras air bawah tanah ni, maksudnya dia tertutup oleh air mineral ni tertutup oleh air. So dalam keadaan macam tu dia okey, tak ada masalah. Tetapi masalah tu berlaku apabila berlakunya satu musim kemarau yang panjang. Satu musim kemarau yang panjang dan daripada kemarau ni, air bawah tanah punya level tu dia akan menurun. So bila menurun, contohnya dia menurun ke sini lah yang ini dah tak ada. So bila air bawah tanah tu dia menurun, so dia akan expose mineral pyrite ni kepada udara. So apabila pyrite ni dia terekspos, terdedah kepada udara, dia akan berlaku tindak balas yang menghasilkan H+. Akan menghasilkan H+. So dia akan hasilkan H+ yang banyak. So apabila musim hujan apabila hujan turun, air hujan akan flush all the H+ ni dia akan tarik semua H+ ni masuk dalam air dan masuk ke dalam sungai. That's why air sungai itu mempunyai nilai pH yang rendah disebabkan oleh H+ tadi. H+ tadi. Itu yang berlaku di kawasan Pahit Raja lah pada satu waktu dulu selalu loji rawatan tu tutup. Loji rawatan air tu tutup sebab ada masalah yang ini. Dan satu lagi keadaan adalah bila keadaan sungai itu dia sangat berasid, ini menyebabkan logam-logam dalam tanah dia akan senang untuk dissolve. Kebanyakan logam dia akan senang untuk larut dalam air dalam keadaan berasid, acidic medium. So pada waktu yang sama, pada nilai pH yang sangat rendah ni,
Sungai Sembrong ni juga ada masalah mempunyai kandungan logam yang tinggi. Basically logam tu adalah ferrum, yang saya ingat ferrum, and then manganese, lagi apa aluminium. Ini 3 logam yang biasanya tinggi dalam Sungai Sembrong ni. Ini saya punya master punya projek lah dulu masa saya buat master tu, saya buat projek tentang ni. Tentang ni lah saya kaji tentang kandungan logam dan juga acidity di Sungai Sembrong dah. Jadi saya punya sampling tu saya akan buat pada musim panas dan juga pada musim hujan. So saya nak tengok lah apa yang berlaku. So kalau kandungan logam ni tinggi dalam air, so kalau sebelum saya pernah cakap, saya rasa kalau aluminium ni tinggi dalam air dan kita minum air tersebut, kemungkinannya boleh berlaku penyakit apa tu? Nyanyuk Alzheimer. Alzheimer tu orang kata boleh disebabkan oleh kita consume aluminium ni tinggi dalam air lah. Alzheimer ni apa? Nyanyuk kan? Nyanyuk ataupun mudah lupa. Macam tu lah Okey, itu contohnya. Okey, untuk pencemaran air yang disebabkan oleh alkalinity bermaksud mungkin nilai pH tu sangat tinggi, saya rasa sangat jarang berlaku di Malaysia juga dan saya pun tak pernah baca report dia lah So biasa kalau untuk acidity ni ada, tetapi untuk alkalinity ni sangat jarang lah. Mungkin pH sungai tu mencapai 8, 7 lah. Saya rasa tak ada. Saya tak pernah baca pula laporan tentang tu di Malaysia lah. Okay, selain daripada metals, kita juga ada organic pollutants. Organic pollutants tu apa-apa organic compounds lah. Yang ada CHO, carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen. CHO lah, carbon, hydrogen, oxygen So basically organic pollutants ni dia akan ada banyak dalam sistem air kumbahan Biasanya daripada air kumbahan ni dia memberikan satu keadaan pencemaran yang mengandungi organic pollutants yang tinggi. Sebab dalam air kumbahan tu macam-macam ada daripada air dapur kita, daripada tandas kita, so macam-macam ada dalam tu lah. Okey, ini adalah contoh apa yang ada dalam kita punya air, air yang ada dalam air kumbahan tu ataupun sewage tu. So macam ada lah ada grease and oil daripada cooking and food processing, ada phosphate daripada deterjen. So dah ada deterjen daripada sabun basuh, sabun apa semua, and then ada virus daripada human waste. Ada certain refractory organics ni adalah organics yang persistent yang dia susah untuk biodegrade So dia mesti adalah dalam kita punya produk mungkin dalam shampoo kita tu macam-macam ada, and then deterjen dan sebagainya lah So selain daripada tu ada heavy metals juga dan juga salt juga ada. So dalam air kumbahan tu dia akan ada banyak jenis pollutants. Dan biasanya air sungai di Malaysia ni dia ada masalah 3. Biasanya bila mereka uji air sungai yang tercemar di Malaysia ni, air sungai di Malaysia ni dia tercemar oleh 3 benda ni. Yang pertama adalah ammonical nitrogen, yang kedua adalah BOD saya rasa, yang ketiga saya tak ingat, nanti ada dalam slide saya. So dekat Malaysia tu biasanya 3 tu lah dan mainly disebabkan oleh sistem air kumbahan lah daripada domestik. Okay. So ini tak apa, nanti tengoklah. So kebanyakan water usage worldwide ni kalau di negara-negara besar contohnya
di Europe so mereka lebih gunakan air ni untuk industri lah, banyak menggunakan air untuk proses industri. Tetapi kalau you tengok dekat sini Afrika, Asia ni negara yang tidak pergi, bukan negara industri, dia lebih kepada agriculture nampak kat sini agriculture lah tinggi. Dekat sini Europe industri lebih tinggi. Tapi secara keseluruhannya air banyak digunakan untuk agriculture lah agriculture. Okey. Okey, ni tak ada apa ni. Okey, ni you baca. Okey, dekat Malaysia ni ada sebanyak, ada banyak sungai sebenarnya Ada lebih 150 sungai in Malaysia. Tapi saya tak ada dia punya data dia Kalau you nak tengok apa-apa report tentang kualiti air sungai ni, boleh merujuk kepada report daripada Jabatan Alam Sekitar lah Jabatan Alam Sekitar ni setiap tahun dia akan keluarkan maklumat tentang kualiti air sungai lah sebab air sungai di Malaysia akan dipantau Pemantauan tu dijalankan di bawah tanggungjawab Jabatan Alam Sekitar atau JAS. Okay, water pollution is the contamination of water bodies. Okay, okay, boleh baca lah. Okay, water pollution can be defined as a presence of solid, liquid, or gases, contaminants in such concentration that may alter the quality of water. So, pencemaran air itu adalah kehadiran apa-apa pencemar, sama ada dalam bentuk gas, solid ataupun liquid pada satu tahap kepekatan yang boleh mengubah kualiti air tersebut. Itu adalah definisi untuk water pollution. Okay, ni saya tak nak cerita lah, nanti awak boleh go through saja. Okay, ini adalah sumber-sumber water pollution lah, saya dah banyak cakap contoh-contoh ni lah, effluent daripada kilang kelapa sawit, effluent daripada kilang getah, effluent tu adalah air sisa yang dihasilkan daripada industri maksud dia itu adalah terms untuk apa-apa air sisa wastewater daripada industri So effluent from farming area, effluent from domestic area, tu macam-macam lah sumber pencemaran air And then okay, ni adalah kesan daripada water pollution. So dia akan mencemarkan macam-macam food chain, aesthetic, lack of clean water supply, and then dia boleh menyebabkan juga penyakit waterborne disease, food poisoning, whatsoever lah, banyak kat situ. Okay, ini pun tak ada apa. Okay, ini adalah water pollution. So, saya pun pernah cakap sebelum ni. So basically ada dua jenis punca pencemaran air, iaitu point sources dan juga non-point sources. So kalau point sources tu kita tahu sumber tu daripada mana. Kalau non-point sources kita tak tahu daripada mana. Contohnya kalau dia kata point sources tu kita nampaklah sumber daripada kilang ni. Tetapi kalau kita tak tahu kita tak nampak daripada mana. Tak ada nampak salur, macam salur pipe tu tak nampak itu yang tapi berlakunya pencemaran kat situ. So kita katakan tu adalah non-point sources lah, contohnya daripada mungkin daripada kawasan perumahan yang tak nampak satu alur masuk ke sungai, tetapi mungkin berlaku pencemaran kat sini. So kita tak boleh katakan tu daripada spesifik lah daripada mana kita tak tahu sebab mungkin banyak sumber lah, mungkin daripada udara, mungkin daripada kawasan pertanian kat sini mungkin daripada kawasan perumahan ni, mungkin daripada sini mungkin daripada udara. So kita tak tahu, itu yang kita namakan sebagai non-point sources. So kalau nak ingat tu, kalau kita nampak ada salur ni, salur yang mengalirkan ke dalam sungai ni yang dia buang dia punya wastewater ni, so kita katakan tu ada sumber point sources lah point sources. Point sources tu kita identify siapa dia punya apa dia punya sources tu.
Ini saya kata tadi lah kalau sumber pencemaran air kat Malaysia ni daripada industri, sewage, animal farm, agro-based industries, wet market. Wet market ni adalah pasar basah lah pasar ikan ke, pasar apa tu. Okey, ni adalah 3 parameter lah yang mempunyai significant impact kepada rainwater. Ini berlaku ini biasanya di Malaysia Memang di Malaysia ni 3 benda ni lah yang biasanya penyumbang kepada pencemaran air. Air especially air sungai lah sebab sumber utama kita di Malaysia ni adalah air sungai Sumber utama air bersih kita adalah air sungai. So 3 parameter ni lah yang biasanya mereka monitor yang berlaku di Malaysia So yang pertama adalah BOD. BOD tinggi lah and then suspended solid, and then yang ketiga adalah ammonical nitrogen. Dan kita kerap kali dengar lah kalau especially di Selangor selalu selalu sangat keluar Sungai Semenyih, loji rawatan air di Selangor ditutup sebab Sungai Semenyih tercemar oleh kandungan ammonical nitrogen yang tinggi. Macam tu. So ini memang regular lah dekat Malaysia. Okay, just bayangkan kalau sungai kita macam ni lah penuh dengan ni kita pun tak tahu nak buat macam mana rasanya ni. Okay, so di Malaysia ni salah satu Jabatan Alam Sekitar dia membuat pemantauan lah macam saya cakap tadi, dia membuat pemantauan terhadap kualiti air sungai. So apa yang mereka buat sebelum ni Jabatan Alam Sekitar yang handle sendiri. Maksudnya staf mereka akan turun buat sampling dan test. Buat sampling dan test. Sampling tu bermaksud mereka akan ambil sampel air sungai, dan bawa balik untuk test. Tetapi since daripada 1995 ni mereka privatisekan pemantauan ni river water monitoring punya program ni mereka privatize kepada satu badan swasta yang dinamakan sebagai ASMA Alam Sekitar Malaysia Sdn Bhd. So ASMA ni yang akan bertanggungjawab untuk memantau lah kualiti air sungai di Malaysia Apa yang dimasukkan dengan pemantauan ni apa yang dimasukkan dengan pemantauan ni ia adalah mereka akan ada sampling station sampling station tu di setiap sungai. So contohnya dekat Malaysia ni ada, saya tak ingat ada berapa batang sungai, saya tak ingat, lebih daripada 150 lah saya rasa. Yang later saya tak ingat sebab saya punya research sekarang pun pada river water quality. Saya tak ingat berapa jumlah sungai yang ada di Malaysia ni. Tapi lebih daripada 100 lah So apa yang mereka jalankan, pada setiap sungai ni mereka akan ada sampling station. Sampling station maksudnya dekat situlah mereka akan ambil water sample dan mereka bawa balik lab untuk test. Tetapi ada juga parameter yang mereka check di situ terus. Contohnya mungkin macam pH ke ataupun yang boleh check terus tu macam pH mungkin mereka bawa multimeter check terus pH sampel dekat air sungai tu dekat situ. And then tapi kalau untuk test lain macam BOD ke apa mereka akan buat di lab lah. So daripada data yang mereka dapat daripada data kualiti air sungai yang mereka dapat ni, mereka akan tentukan water quality index. Daripada data ni mereka akan tentukan water quality index. So daripada nilai water quality index ni mereka akan classify sungai itu kepada kelas sungai 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4 ke atau 5. Kalau yang terbaik tu 1 lah 1, 2 tu terbaik lah. Kalau 4, 5 tu dia teruk lah kualiti dia teruk So 6 parameter tu adalah so water quality index ni dia dikira berdasarkan daripada 6 main parameters.
segment parameters. So yang pertama adalah BOD, yang kedua adalah COD, yang ketiga adalah ammonical nitrogen, yang keempat adalah pH. 1, 2, 3, 4. Okay. Yang kelima DO dan juga surface. So antara 6 ni saya rasa ammonical nitrogen ni kita tak buat lah test dekat dalam lab sebab chemical tak ada. Tapi basically kita nak test tu macam kita guna DR6000 lah yang biasa tu. Cuma kita pergi kepada program untuk ammonical nitrogen. Tetapi dia punya sample preparation tu dah ada campur reagent lah macam saya pernah terangkan sebelum ni. So maksudnya awak tahulah macam mana awak nak jalan test-test ni. So daripada 6 parameter ni, so mereka tentukanlah apa BOD punya value, apa COD punya value, ammonical nitrogen, pH, DO dan suspended solid ni di setiap untuk setiap sungai yang mereka pantau lah, yang mereka pantau. So water quality index ni adalah is a tool for evaluating the quality of river water. So the water is tested for 6 chemical parameters. Okay. So itulah itu the definition dia lah. So ini okay, ini pun saya rasa saya tak perlu terangkan lah, awak dah tahu. So macam mana mereka nak kira water quality index ni? So dia ada ini dia punya calculation dia. Tapi saya tak akan terangkan awak secara details lah sebab kat sini kalau awak tengok water quality index ni dia akan ambil kira DO, BOD, okay, COD, ammonical nitrogen, suspended solid dan juga pH. Kalau awak nampak kat situ ada SI ni kan ada SI tu adalah sub-index. So sub-index tu dia punya calculation dia sendiri ada calculation dia sendirilah tapi saya tak terangkan lah saya tak terangkan lah in details apa dia sub-index tu. Tetapi the general calculation tu macam ni lah so dia dah ikut ni saja ikut ni. So dia akan ambil kira 6 parameter semua tadilah So daripada water quality index ni nanti baru mereka tentukanlah kelas tu kepada kelas-kelas 1 hingga 5. So untuk ini adalah the general procedure lah macam mana dari nak kira water quality index daripada you collect water sample, collect water sample and then pengukuran 6 parameter tadi, some of the parameters mungkin boleh buat in situ measurement di situ saja, mungkin macam pH, DO. pH, DO tu boleh buat di sampling station tu sendiri. And then untuk yang lain tu bawa ke makmal laboratory analysis of collected sample and then daripada data tu dia kira untuk akan dikira lah, dari situ dikira untuk mengira WQI ni and then daripada situ based on the Okay, daripada situ data tu mereka akan kira individual parameter score based on river water. Okay, individual score lah, maksudnya sub index tadi lah Untuk DO apa individual parameter tadi, apa untuk BOD apa dia. And then daripada situ baru dia groupkan score tadi using all 6 parameters ke dalam ni sendiri dalam WQI ni dia groupkan semua ni. And then daripada situ barulah daripada data tu mereka akan tentukanlah kelas 1, 2, 3, 4, 5 Okey, apakah dia kelas 1, 2, 3, 4, 5? Ini dia. Ini adalah standard National Water Quality Standard for Malaysia. Basically untuk classification of river water quality. Kita nak kelaskan air sungai berdasarkan dia punya quality lah. Quality dia. So kalau awak tengok dekat situ kalau awak tengok kat situ so ini pengelasan untuk setiap parameter setiap parameter berdasarkan kepada National Water Quality Standard ni. So kalau awak tengok kat situ dia ada dia punya value dia sendiri Kalau untuk ammonical nitrogen, kalau kelas 1 berapa value dia so sangat rendah lah
0.1 miligram per liter atau 0.1 ppm. So bila dia meningkat naik kelas tu, kepekatan dia lebih tinggi lah. So kepekatan lebih tinggi tu tak bagus lah. Biasanya kalau loji rawatan air tu ditutup, dia tak boleh proses air, kandungan ammonical nitrogen ni adalah melebihi 1.5. Melebihi 1.5. Kalau saya tak silap saya ingat lupa. Lebih daripada 1.5 miligram per liter dan ke atas, so mereka akan shut down lah, dia tak boleh proses air lah, dia akan stop. So apa yang mereka buat kalau berlaku macam tu, mereka akan biarkan air sungai tu flush, flush dulu, mengalir, sebab air sungai tu dia mengalir continuously kan. So biar dia mengalir flush untuk mungkin beberapa hari ke apa, saya tak pasti kat situ. Daripada situ baru bila dah okey nanti baru mereka akan ambil balik sumber air itulah, sumber air sungai yang dah okey tu tarik balik. Dia tak ada rawatan untuk air sungai yang tercemar ni sebab dia dalam keadaan kuantiti yang sangat besar, macam mana you nak treat lah. Dia dalam keadaan dia continuously flowing, and then kalau dia nak masuk dalam satu empangan dan rawat, dia memerlukan kos yang tinggi lah untuk rawat lah, untuk turunkan tu. Jadi apa yang biasanya mereka buat, loji rawatan air akan stop beberapa hari, and then dia akan biarkan air sungai tu mengalir, and then bila dah okey baru dia orang start balik loji rawatan air tu. Okey. So ini penggelasan sungai daripada kelas 1 hingga kelas 5 berdasarkan dia punya parameter lah, setiap parameter tu apa. So kalau satu sungai tu dia kata sungai A, dia punya ammonical nitrogen 0.1, BOD 1, COD 10, dissolved oxygen 7, semua dia adalah kelas 1. Kelas 1 ni sangat dia sangat bersih lah, sangat bersih. Biasanya di Malaysia ni sekejap biasanya di Malaysia ni secara purata kelas 2 saya rasa. Ada juga kelas yang 4-5 lah, maksudnya tercemar teruk. Okey. Tadi penggelasan tu berdasarkan setiap parameter, tetapi ini pula adalah penggelasan berdasarkan daripada water quality index, water quality index. So kalau you tengok kat sini, daripada pengiraan water quality index tadi, kalau dia punya nilai dia 92.7 dan ke atas, dia adalah kelas 1 berdasarkan kepada 6 parameter ni sahaja. 6 parameter ni sahajalah. Basically mereka akan tentukan kelas sungai ni berdasarkan kepada water quality index lah, berdasarkan kepada 6 parameter ni saja. Kenapa 6 parameter? Mungkin ini yang paling the main major punya pollutants lah. Okey, untuk kelas kedua ni dia antara 76.5 hingga 92.7, and then towards the end tu dia lagi rendah lah range dia. So sampai kelas 5 tu di bawah 31. Kita di Malaysia ni ada juga sungai yang tercemar teruk. Ada beberapa sungai yang dikelaskan sebagai tercemar teruk lah, ada ada beberapa juga. Okay, so kalau daripada sini basically kalau dia kata kelas 1 ni dia adalah conservation of natural environment. Okay, dia kata water supply practically no treatment necessary, boleh guna terus. Kalau kelas 2A ni conventional treatment required. So air yang digunakan tu
air, kalau kita nak ambil air dari sungai air mentah daripada sungai yang kelas 2A ni, maka air sungai tu kena rawat dululah. Itu yang biasanya, itu yang berlaku di Malaysia lah. Kita tak ada kelas 1 saya rasa yang betul-betul bersih, yang kita boleh terus guna air tu, no treatment necessary. Tak ada kot, tak ada. So kelas 2A, kelas 2B dalam kelas yang sama ni dalam kelas sama tapi dia berbeza lah dia punya uses ni kalau kelas 2B dia kata recreational use with body contact. Saya pun tak clear ni, tapi basically kita punya mungkin ada sungai yang saya faham mungkin ada sungai kalau dikata kelas 2A dan kelas 2B ni mungkin dia kita kelaskan macam ni lah, kita dah setkan lah kalau sungai ni kita nak guna untuk bekal air mentah untuk loji rawatan air, so dia mesti perlukan treatment. Tetapi kalau sungai tu kita tak gunakan, kita boleh gunakan untuk rekreasi, rekreasi saja, kita tak gunakan untuk sumber air mentah untuk loji rawatan tu. So dia kata recreational use with body contact, maksudnya bolehlah kot bolehlah untuk recreational purpose lah kat situ. And then kalau kelas 3 extensive treatment required. And then kalau 4 dan 5 tu, 4 tu untuk irrigation lah, untuk proses pengairan untuk aktiviti pertanian lah, irrigation lah, pengairan And then tak boleh digunakan untuk sumber air mentah kita lah And then kelas 5 tu yang teruk lah yang tercemar teruk lah. Okay, ini adalah, ini report dah lama ni tapi ada yang latest, saya tak letak yang latest Tapi kalau tengok kat sini ada, kalau nak pakai situ biru tu adalah clean slightly. Okay, yang ini dikategorikan instead of tadi water quality index 1, 2, 3, 4, 5 ini dia dikategorikan pula kepada clean, slightly polluted dan juga polluted. Nanti saya check dia based on apa ni kepada tiga kelas ni. Saya rasa saya tak ingat ni. Dia ada penggelasan dia sendiri, nanti saya check So kalau clean tu mungkin di dalam kelas 1 hingga 2 1 hingga 2. Slightly polluted tu adalah 3. Polluted tu adalah kelas 4, 5. Nanti saya confirmkan Yang saya faham, saya pernah study tu macam tu. Clean kelas 1, 2. Slightly polluted kelas 3, 4, kelas 3. Saya tak pasti 4 tu kelas 3. Polluted tu 4 dan 5. Nanti saya check saya tak jelas. Saya rasa lebih kurang macam tu. Nanti saya confirmkan balik. So daripada sini kita nampak lah polluted tu sikit lah tapi ada. And then clean tu is not kelas 1 lah dia campur sekali ni kelas 2 kelas 2. And then slightly polluted tu ni. So kalau kita tengok kat situ trend untuk sebelum ni daripada tahun 2005 hingga 2012. So kalau untuk bilangan yang clean ni, air sungai yang bersih ni dia berkurang lah dia naik and then dia kurang, turun untuk yang 2012 hingga 2020 saya ada pernah check untuk saya punya projek tu, saya tak ingat tapi trend dia lebih kurang sama ni. Dia tak ada nampak yang apa ni, yang drastic punya perubahan air yang sungai bersih tu menjadi lebih tinggi sangat berbanding dengan yang tak bersih It's about macam 50-50 macam tu. Saya tak ingat saya punya proposal tu untuk air sungai ni, tapi saya tak ingat dalam 50-50 macam tu lah. Walaupun dia punya bilangan air sungai tu yang bersih tu meningkat, tetapi bilangan sungai yang apa ni
slightly polluted dan polluted tu pun agak tinggi juga. Agak tinggi juga di situ. Okey. Okey, ini ada beberapa kes lah yang sebenarnya yang pernah berlaku lah di Malaysia, tapi ini pun saya rasa beberapa tahun kebelakangan ni pun ada je banyak kes contohnya yang di Pasir Gudang tu, Sungai Kim Kim, itu dia agak teruk juga tu itu pencemaran oleh chemical kilang industri industri kimia di situ. Itu salah satu kes yang agak besar juga yang agak besar juga di situ. Saya lately kita memang dah tak dengar lagi cerita dekat situ, tetapi macam tak dengar ada tindakan kepada pihak industri, macam dia tiba-tiba tutup macam tu kita yang saya aware lah macam kita tak nampak apa-apa tindakan yang mereka dah jalankan terhadap industri yang menyebabkan pencemaran tersebut. And then kalau dekat Selangor tu dia ada banyak kes lah yang berlaku especially ammonical nitrogen punya masalah lah kat situ And then macam akhir ni macam tak ada sangat macam setahun 2 tahun kebelakangan ni dia ada banyak cerita lah, tapi yang lately dan tahun lepas tu macam saya tak dengar sangat lah dekat situ So maksudnya inilah kes yang menyebabkan pencemaran air sungai itu memang siasa akan berlaku lah lagi kalau kita tak pemantauan terhadap pembuangan sisa oleh industri tu, kita pemantauan dan penguatkuasaan tu. Pemantauan dan penguasaan maksudnya pantau setiap kilang tu dia buang ke mana dan kualiti dia apalah Mungkin kadang-kadang pantau tapi kilang yang dibina tu mungkin kilang yang tak berdaftar. Jadi tak boleh nak pantau. Dia buat dekat suruk-suruk dalam hutan and then dia release lah apa-apa dalam air sungai, sisa yang tidak dirawat. Sisa air sisa yang dilepaskan ni pun bila satu industri tu dia nak melepaskan air sisa daripada industri tersebut, mereka kena rawat dulu air sisa tersebut dan memenuhi standard kualiti Kalau awak tengok dalam awak punya lab sheet tu untuk eksperimen kan, saya ada beritahu tanya dalam tu standard A dan standard B, betul tak? Ada tak siapa yang dah tengok? Ada tak yang dah terbaca soalan saya yang kat belah-belah belakang tu? Saya tanya tentang standard A dan standard B. Ada? Ke you all tak tengok lagi? Tak tengok lagi you all dengar suara saya ke tak ni? Dengar puan, tapi belum. Saya takut tiba-tiba saya cakap seorang-seorang. Kalau tengok dalam lab sheet tu, ada berapa lab sheet, saya tak ingat lab sheet untuk apa. Dia tanya tentang standard A dan standard B. Yang itu adalah standard untuk pelepasan air sisa. Yang itu saya tak masuk lagi. Maksudnya bila satu industri tu nak lepaskan air sisa mereka nak lepaskan ke sungai lah, mereka akan lepaskan tu maksud lepaskan tu ke sungai lah akan mengalir masuk ke dalam sungai. So bila mereka nak lepaskan ni, mereka kena ikut standard A dan standard B. Maksudnya apa parameter yang mereka check tu, mereka kena comply dengan sama ada standard A atau standard B. Nanti saya tunjuk, saya tak ada slide tu kat sini. Saya rasa saya akan terangkan dalam nanti saya rasa saya ada slide saya yang lain So yang itu sebenarnya untuk air sisa ni mereka akan guna standard A dan standard B. So kalau standard A dia punya nilai parameter tu adalah lebih rendah berbanding dengan standard B. Sesiapa yang
industri yang ingin melepaskan air sisa ni ke sungai dan sungai itu adalah sumber air mentah kepada loji rawatan air, industri itu mestilah memenuhi kena comply dengan standard A. Standard A. Kalau mereka nak lepaskan air sisa itu ke sungai yang bukan sebagai sumber air mentah kepada loji rawatan air, mereka boleh comply kepada standard B. Contohnya kalau ada satu kilang tu sekejap. Kalau ada satu sungai and then ada satu industri, so sungai ni, air ni adalah sebagai raw water source lah, raw water source kepada for logi water treatment plant. So maksudnya mungkin kat sini ujung ni nanti air sungai tu ditarik masuk ke dalam water treatment plant. Ni air sungai lah, air sungai ditarik, air sungai ni ditarik, water treatment plant ni akan guna air sungai ni untuk dirawat sebagai sebagai air bersih lah. So di tepi sungai ni ada satu industri, contohnya industri A, dan mereka nak lepaskan air sisa tu masuk ke dalam sungai ini. So mereka kena comply, air sisa tu kena comply dengan standard A. Comply to standard A. Awak boleh search kot standard A punya apa. Standard A and standard B of wastewater. Of effluent saya rasa. Standard A and standard B of effluent. Industrial effluent. Saya tak ingat. Nanti you cuba check lah. Kalau air sungai ni tak digunakan untuk, air mentah air sungai tu tak digunakan untuk dirawat, so dia boleh comply to standard B. So basically standard B punya requirement tu value dia lebih tinggi sikit berbanding dengan standard A. Macam tu lah lebih kurang macam tu. Faham tak? Saya rasa boleh cari, faham Saya rasa boleh cari kot standard A and B wastewater. Ni Malaysia Wastewater Effluent Discharge Standard. So inilah standard A, standard B So kalau awak tengok dekat situ contohnya untuk COD, contohnya untuk COD, untuk COD tu saya tak boleh ni yang keempat tu awak nampak COD kan besarkan sikit. So yang keempat tu COD. So kalau ikut standard A, COD ni mestilah 50 mg per liter. So dia kena, bila test air sisa tu mestilah 50 mg per liter ke bawah, baru dia boleh lepaskan lah ke sungai yang airnya digunakan untuk rawatan air. Tetapi saya dengar lately untuk semua kilang kelapa sawit yang memproses kelapa sawit dan menghasilkan air sisa, mereka kena comply dengan standard A. Tak kira lah mereka lepaskan ke mana-mana sungai, nak lepaskan tu mereka kena comply dengan standard A. Itu yang saya dapat maklumat lah sekarang ni supaya nak pastikan bahawa tak berlaku pencemaran disebabkan oleh air sisa daripada industri kelapa sawit tu. So ini standard lah. Nanti you jawab dalam lab sheet tu, you just follow ni. Just tengoklah berapa, awak punya data tu berapa, lepas tu dia kata boleh tak dilepaskan ke apa, ikut apa comply to standard A, dan saya tak ingat soalan tu apa comply to standard A ataupun B. So yang ini adalah standard A dan juga standard B.
Okey, so ada apa-apa nak tanya? Saya rasa kelas saya habislah kat sini untuk chapter ni. So kalau tak ada apa-apa boleh bersurai. Attendance awak ambil daripada author lah. Okey. Okey tak semua? Okey Puan. Okey, terima kasih. So tamat kelas saya pagi ni. Okey. Terima kasih Puan. Sama. Terima kasih Puan. Okey, Terima kasih Puan. sama. Okey. Terima kasih Puan. Ya, Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. sama. Terima kasih Okey. Puan. Okey.